A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat ini dapat kembali kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita dalam rangka untuk mengakrabkan diri dengan Nabi SAW dengan mengambil faedah daripada kitab Tahzibus Sirah An-Nabawiyah Lin-Nawawi, ya, iaitu Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min kitabi Tahzibil Asma'i wal Lughat, ta'lif Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. حققه وعلق عليه خالد بن عبد الرحمن بن حمد الشايع حفظه الله تعالى. Sebuah kitab ringkas yang membahaskan tentang beberapa aspek penting yang terkait tentang peribadi Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya akan membuka pintu kesungguhan dan kesedaran untuk kita mengambil tahu lebih lanjut secara terperinci tentang perjalanan hidup Nabi SAW dalam sifatnya sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul yang terakhir untuk umat yang terakhir, umat penutup, iaitu Nabi SAW datang untuk mengembalikan manusia di atas jalan iaitu hidayah, agar meninggalkan segala sesembahan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dan memperingatkan tentang manusia agar jangan sekali-kali terjatuh ke dalam sebarang kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, sebagaimana para pendahulunya juga membawa perkara yang sama. InsyaAllah pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada fasal iaitu fi khadimihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu penjelasan tentang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 56 daripada kitab terjemahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, faslun fi khadimihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka-mereka yang berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum, di antara mereka itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Hind dan Asma, kedua putera Harithah al-Aslami, wa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami,
Ya, wakana, dan adalah Abdullah bin Mas'ud orang yang memakaikan kedua sandal ataupun kasut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri, ia memakaikan kedua sandal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam duduk, maka ia mengambil kedua sandal itu dan menaruh keduanya di kedua lengannya hingga beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri. Kemudian yang ketiga adalah Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, adalah pengurus yang menguruskan keldai beliau sallallahu alaihi wasallam yang menuntunnya saat beliau sallallahu alaihi wasallam berpergian, dalam perjalanan ataupun dalam pemusafiran. Begitu juga Bilal radhiyallahu an sang muazzin. Ya, kemudian Sa'ad maula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Zu Mikhbar, disebut juga Zu Mikhbar, anak saudara An-Najashi radhiyallahu an, dan ada yang mengatakan anak saudari An-Najashi. Begitu juga Bukhair bin Shaddah Al-Laythi. Ya, Bukhair Al-Shaddah Al-Laythi disebut juga Bakar, wa yuqal Bakrun. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian Wal Asla' bin Shuraik bin Auf Al-A'raji radhiyallahu anhu. Wa Muhajir maula Ummi Salamah wa Abu Samh radhiyallahu anhu. Ini di antara pelayan-pelayan Nabi SAW yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang berjumlah 11 orang. Baik, di antara pelayan-pelayan Nabi SAW itu ada yang sangat kita kenal. Ya, ada yang barangkali inilah pertama kali kita mendengar nama-nama mereka. Di antara yang dikenali di sini adalah iaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Bilal radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Adapun nama-nama lain itu adalah nama-nama yang sangat asing, yang sedikit sekali biografi yang kita ketahui. Namun nama biografi mereka ini secara ringkas boleh dilihat di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang para sahabat Nabi SAW. Jadi antara kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, iaitu Tamyiz As-Sahabah, Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, boleh dirujuk di situ. Namun di sini kita akan menjelaskan secara ringkas ya, pengenalan ataupun sebagai ulang kaji terhadap para sahabat Nabi SAW yang menjadi pelayan Nabi SAW yang sangat terkenal. Iaitu dimulai, kita pilih di sini, iaitu 4 orang. Yang pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahawa Anas bin Malik radhiyallahu an adalah ya daripada penduduk Madinah. Ya, daripada penduduk Madinah, maka mereka adalah kelompok yang dikenali sebagai golongan Ansar. Ketika mana Nabi SAW dalam hijrahnya ke bumi Madinah, ya, bila tiba di Madinah, ya, ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu iaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha membawa anaknya iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ketika itu masih kecil, berusia 10 tahun. Datang bertemu dengan Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah Unais, ya, anaknya, ya, Unais gelarannya, anak kecil. Aku membawa kepadamu agar dia membantumu. Ya. Maka berdoalah kebaikan untuknya, wahai Rasulullah." Jadi ibunya datang untuk menyerahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kecil itu, berumur 10 tahun, untuk berkhidmat di rumah tangga Nabi SAW. Dan pada masa yang sama, ibunya memohon kepada Nabi SAW agar mendoakan anaknya. Lalu Nabi SAW pun mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi." Ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anaknya, serta berkahilah umurnya, ya, berkahi untuknya harta dan anaknya. Ya, dengan doa Nabi SAW ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperolehi apa yang didoakan oleh Nabi SAW untuknya.
di mana Allah kurniakan dia kekayaan harta benda dan ramainya anak pinak keturunannya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini panjang usianya, dia menghampiri 100 tahun. Ya. Jadi sehingga kan Anas radhiyallahu anhu sendiri berkata, ya demi Allah sesungguhnya hartaku banyak dan sesungguhnya anak-anakku dan cucu-cucuku mencapai lebih daripada 100 orang pada hari ini. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu hidup dalam rumah tangga Nabi SAW sejak daripada umur 10 tahun sehinggalah Nabi SAW wafat, iaitu ketika mana Nabi SAW berada di bumi Madinah selama 10 tahun. Bermakna ketika Nabi SAW wafat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berusia 20 tahun. Jadi masih muda, masih anak muda. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmat selama 10 tahun dalam rumah tangga Nabi SAW. Dan sepanjang itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperoleh banyak sekali faedah, nikmat yang agung. Kerana apa? Mendampingi Rasulullah SAW. Dan di antara perkara besar yang terkesan pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah tentang akhlak Nabi SAW. Ya, akhlak Nabi SAW di mana sangat agung, sangat indah. Ya, sehingga di antara kata-kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Benarlah sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bayangkan hidup di rumah tangga Nabi SAW, ya, siang malam bersama, melihat, dididik, mendengar bagaimana Nabi SAW berinteraksi. Ya, dan ini sungguh satu kenikmatan yang tiada taranya bagi seorang yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Ya, dan di antara hadis-hadis dia yang sangat agung, di antaranya adalah yang Anas radhiyallahu anhu sangat bergembira. Ya, di mana pada satu ketika datang seorang lelaki. Ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, mata as-sa'ah. Pernah datang seorang lelaki pada Nabi SAW, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat? Qala, lalu Nabi SAW menjawab, wa ma a'dadtu lis-sa'ah. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Jadi Nabi SAW tak jawab. Kenapa? Kerana Nabi SAW sendiri pun tidak mengetahui bila berlaku kiamat. Cuma yang diketahui adalah tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang mana Nabi SAW disoal oleh Jibril AS tentang bila berlaku kiamat. Lalu apa kata Nabi SAW? Yang ditanya, ya, yang bertanya dua-dua tak tahu. Ya, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Maknanya sama-sama tak tahu. Ya, malaikat Jibril AS pun tak tahu. Ya, apatah lagi Nabi SAW pun tak tahu. Maka bagaimana mungkin ada orang selain daripada keduanya lebih tahu? Ini satu pembohongan di siang hari. Jadi, ya, dijawab oleh Nabi SAW, apa yang kamu buat persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Ini yang lebih penting. Soalan yang lebih tepat, yang lebih patut ditanya. Qala, lalu jawab lelaki tersebut, hubbullahi wa rasulih. Ya, apa yang aku bersiap? Iaitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Bila seorang itu cinta pada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan melakukan ketaatan pada Allah. Dan itulah persiapan yang terbaik. Qala, lalu Nabi SAW yang menjawab berkata, fa innaka ma'a man ahbabta. Ya, maka sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini adalah berita gembira. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai di dunia ini. Kecintaan yang menatijahkan seseorang itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang dicintainya itu. Qala Anas, lalu berkata Anas, saksi yang mendengar, yang melihat tentang dialog ini. Fama farihna ba'dal islami farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam
fa innaka ma'aman ahbabta. Tidaklah ada yang lebih menggembirakan, menyenangkan hati kami setelah masuk Islam selain sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Tiada perkara yang lebih Anas, itu dia para sahabat paling gembira dengan ucapan Nabi SAW bahawa seseorang itu akan bersama dengan siapa yang mereka cintai. Qala Anas, lalu Anas radhiyallahu anhu berkata, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Jadi Anas memberi komentar terhadap ucapan lelaki tadi, begitu juga ucapan Rasulullah SAW. Ya, tiada yang lebih Anas yang lebih senang, lebih suka, lebih gembira, melainkan sesudah menjadi seorang Islam apabila Nabi SAW berkata, sesungguhnya kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Lalu Anas radhiyallahu anhu berkata, kerana apa perkataan itu yang mengembirakan Anas? Kerana aku menyintai Allah Ta'ala, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap kelak fa'arju an akuna ma'ahu, aku dapat bersama dengan mereka. Wa illam, walaupun amal aku bi a'malihim, tidak dapat beramal seperti mereka. Ini betapa tawaduknya para sahabat Nabi SAW. Padahal dari sisi kedekatannya, berbanding dengan sahabat tadi, sahabat besar Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, yang selalu dekat dengan Nabi SAW, sentiasa berdamping, adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kerana hidup dan dibesarkan dalam rumah tangga Nabi SAW. Tetapi sebagai bentuk betapa para sahabat ini sangat menghormati para sahabat yang lebih tua, yang lebih dahulu. Apatah lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi SAW paling rapat, paling dekat, paling senior, dari sisi usia, dari sisi beragama, dan dari sisi kedekatan, iaitu merupakan bapa mertua Nabi SAW. Jadi ini adalah di antara ucapan Anas bin Malik radhiyallahu an yang sangat berkesan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, dan hadis-hadis riwayat ini disusun oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad Ahmad. Ada sekitar, tak silap, lebih kurang 3,000 lebih hadis, termasuk yang berulang. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an ini di antara keistimewaannya adalah iaitu yang pertamanya dalam biografi Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an ini dia hidup panjang sampai ke zaman Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi, yang cuba untuk mendatangkan ujian, fitnah, kejahatan ke atasnya, tapi terhalang. Boleh baca kisah itu. Dan di antara keistimewaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, iaitu Allah kurniakan kepadanya karamah. Beberapa karamah yang dicatat daripada sekian banyak karamah. Di antaranya adalah pernah satu ketika dia datang, iaitu orang yang diberikan tugas untuk mengurusi kebun Anas. Anas ni memiliki ladang tanaman. Orang kaya, banyak harta. Disebutkan ladangnya tersebut, salah satu ladangnya itu kekeringan, tiada air. Lalu Anas pun memakai bajunya, lalu dia keluar ke tanah lapang, kemudian dia solat dan berdoa agar Allah turunkan hujan. Serta-merta tiba-tiba segumpal awan bergerak ke arah kebun dia. Masya Allah. Kemudian awan pun menurunkan hujan di ladangnya itu saja. Dan perkara itu, ketika itu musim kemarau. Lalu Anas pun mengutuskan sebahagian daripada keluarganya untuk melihat sampai di mana hujan itu turun. Ternyata hujan tersebut tidak melebihi kebunnya kecuali sedikit. Masya Allah.
mustajabnya doa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi hujan tu dia minta turun di kebunnya, turun di kebunnya, hanya berlebih sedikit tempias. Ya. Dan ini merupakan karamah yang sangat nyata. Dan ada lagi karamah yang lebih menakjubkan yang Allah kurniakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu kata yang sebagaimana riwayat oleh Al-Musanna bin Sa'id rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tidak ada satu malam pun kecuali aku bermimpi bertemu kekasihku Rasulullah SAW. Kemudian Anas pun menangis. Ya, ini. Jadi ini adalah penjelasan betapa istimewanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Khidmatnya, dekatnya, saking cintanya kepada Nabi SAW. Baik. Banyak lagi hadis-hadis yang sangat istimewa yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini termasuk salah seorang sahabat dalam deretan dikenali sebagai Abadilah, 4 Abdullah, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan di antara sahabat yang sangat terkenal, ya, yang namanya Abdullah. Jadi orang yang bernama Abdullah di zaman Nabi SAW ramai sekali. Bukan hanya ayah Nabi SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini ada 4 Abdullah. Ya, bahkan pemuka ketua munafik di Madinah itu pun bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah itu nama yang sangat mulia, yang bermakna hamba kepada Allah Ta'ala. Ya, ada 4 Abdullah yang meriwayatkan hadis banyak, lebih daripada 2000 lebih. Ya, Abdullah bin Mas'ud yang akan kita bicarakan secara ringkas. Kemudian Abdullah bin Umar, iaitu dikenali dengan Ibnu Umar, anak kepada Umar radhiyallahu an. Kemudian Abdullah bin Amru bin Al-As, ya, anak kepada Al-As. Amru Al-As itu sangat terkenal, ya, sahabat Nabi SAW. Kemudian yang keempat Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Nabi SAW, yang ketika mana Nabi SAW wafat masih lagi belum balik, kecil lagi, tapi seorang alim yang kemudiannya menjadi seorang yang sangat, ya, dirujuk dalam bab yang terkait tentang ilmu tafsir. Baik. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat istimewa. Kerana apa? Kerana Nabi SAW telah menjelaskan di antara keistimewaannya adalah man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra qira'ata ibni ummi abdi, yani ibni Mas'ud. Karena siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan murni sebagaimana ia diturunkan, persis sama seperti diturunkan pada Nabi SAW, hendaklah dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abdul, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini disebutkan keistimewaannya. Pernah satu ketika ada orang yang mentertawakannya apabila melihat betisnya yang kecil. Dia tengok betis Ibnu Mas'ud ni kecil, mereka ketawa. Lalu kata Nabi SAW, saquhu fil mizan yaumal qiyamati athqalu min jabali Uhud. Betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat daripada gunung Uhud dalam mizan, dalam timbangan pada hari kiamat. Ini istimewanya, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan yang istimewanya tadi, Allah angkat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu, ya, kedudukannya di sisi Allah dengan Al-Quran. Sehingga Nabi SAW berpesan, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Ambillah bacaan Al-Quran itu daripada 4 orang. Ini special ni, dari segi bacaan mereka adalah membacanya seperti Nabi SAW membaca. Siapa? Iaitu min Abdullah bin Mas'ud, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud. Fabada'a bihi wa Salim maula Abi Khuzaifah. Kemudian,
Ya, Salim maula Abu Huzaifah. Kemudian wa Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Wa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Kerana semua sahabat ini mengambil langsung daripada Nabi SAW. Ya, Abdullah bin Mas'ud, kerana dia yang mendapat kedudukan seperti itu kerana apa? Ya, kerana dia mengambil Al-Quran langsung daripada mulut Nabi SAW dan mempelajarinya. Jadi secara musyafahah dengan Nabi SAW. Dan Ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang memiliki keistimewaan dari sisi tadi Quran. Dan sebagaimana yang kita sebut, iaitu beliau radhiyallahu an, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini secara ringkas ya tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian yang seterusnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya, Abu Dzar radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang sangat unik kerana dia adalah seorang yang sangat zuhud, seorang alim zuhud. Ya, sehingga betapa tawaduk dan zuhudnya sehingga disebut oleh Nabi SAW, man sarrahu ay yanzura ila tawadu'i Isa bin Maryam falyanzur ila Abi Dzar. Barang siapa yang senang, yang suka ya apabila dapat melihat tawaduknya Nabi Isa alaihissalam, maka lihatlah Abu Dzar ya radhiyallahu anhu. Ya, begitu juga Nabi SAW menyebutkan tentang Abu Dzar ini, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqih. Orang yang terbaik di antara kamu di masa jahiliyah adalah orang yang terbaik di antara kamu dalam Islam apabila mereka memahami agama ini. Dan sebagaimana kisah yang sangat indah tentang bagaimana Abu Dzar radhiyallahu an masuk Islam. Ya, setelah dia mendengar berita tentang seorang lelaki yang datang ya menjadi mengaku dan disebut sebagai seorang rasul, dia datang dan dia tinggal di bumi Mekah untuk mengambil tahu secara peribadi, mencari sendiri, mencari tahu. Ya, kita lebih kurang sebulan dia tinggal di bumi Mekah dan dia di antara kelompok yang paling awal sekali masuk Islam. Dan selama sebulan itu dia hanya minum air Zam-Zam. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan Nabi SAW ya, dan dia mengakui keislamannya. Dan dia di antara orang yang mengisytiharkan secara terang-terangan bahawa dia telah beriman dengan Nabi SAW, sehingga dia dipukul oleh orang-orang kafir musyrikin ya. Dan Nabi SAW memberikan ya, satu kenyataan yang sangat istimewa, unik terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Rahimallahu Abu Dzar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Dzar. Dia berjalan seorang diri, dia meninggal pun seorang diri, dan dibangkitkan seorang diri. Ya, kerana dia adalah seorang yang tidak menyukai dunia, terutamanya ketika sampainya zaman fitnah sesudah kewafatan Nabi SAW. Ya, Abu Dzar radhiyallahu yang meninggalkan bumi Madinah. Ya, ketika mana Nabi SAW wafat, ya, maka Abu Dzar radhiyallahu tidak sanggup lagi untuk tinggal di bumi Madinah. Ya, kerana apa? Terasa bumi Madinah itu terasa gelap dengan wafatnya Nabi SAW. Dan sunyinya daripada suara yang manis dan majlis-majlis Nabi SAW yang sangat berkah itu. Lalu ia pergi ke pedalaman dan dia hidup ya selama kekhalifan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. Ya, dan dia meninggal di kampungnya. Ya, dia kembali ke kampungnya, iaitu dia tinggal di Rabazah. Dia di zaman Uthman, dia minta izin untuk tinggal di situ. Lalu dia pun ya tinggal di kampungnya, dan dia meninggal di kampungnya. Ya. Dan ketika dia meninggal, dia hanya dengan keluarganya saja. Ya, dia hanya berada di keluarga dia saja. Namun kemudiannya, ya, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika mana Abu Dzar radhiyallahu anhu wafat,
ketika itu melintaslah Abdullah bin Mas'ud, yang datang daripada Iraq bersama sahabatnya. Lalu dia menghadiri kematiannya, kemudian berwasiat kepada mereka, kemudian mereka menangani urusan pengkebumiannya. Jadi inilah dia seorang sahabat Nabi SAW yang sangat zuhud, sangat terkenal, dan dia lari daripada pelbagai fitnah yang berlaku di kalangan para sahabat sesudah kewafatan Nabi SAW. Baik, adapun Bilal radhiyallahu anhu, kita tahu yang asalnya adalah seorang hamba, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian diangkat oleh Nabi SAW menjadi muazzin, salah seorang daripada muazzin Nabi SAW, yang kisahnya iaitu disiksa oleh siapa? Oleh Abu Jahal, sehingga siksaan yang sangat berat, sehingga dia mengungkapkan ahad-ahad, iaitu maknanya tetap di atas akidah, atas tauhid. Begitulah di antara para sahabat Nabi SAW yang mereka itu diuji dengan kesulitan dan kepayahan, khususnya para sahabat yang berada di bumi Mekah, akibat daripada kejahatan, kezaliman kaum kafir musyrikin. Adapun di bumi Madinah, perkara tersebut tidak lagi berlaku. Kenapa? Penduduk Madinah itu lebih senang, lebih mudah menerima agama, hasil daripada dakwah Nabi SAW ketika mereka datang menunaikan haji ke Mekah, yang kemudiannya Nabi SAW susuli. Setelah itu mereka melakukan perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua, dan Nabi SAW susuli dengan menghantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah kepada penduduk Madinah dari rumah ke rumah, yang akhirnya majoriti mereka itu semuanya menjadi Muslim, dan ini memudahkan jalannya untuk Nabi SAW datang. Akhirnya Nabi SAW dikurniakan oleh Allah Ta'ala Madinah itu sebagai pusat kekuasaan. Nabi SAW menjadi pemimpin dan memunculkan kerajaan Islam di bumi Madinah. Baik, selesai iaitu pelayan Nabi SAW yang berkhidmat untuk Nabi SAW. Maka beruntunglah para sahabat Nabi SAW ini, kerana banyak tentunya keistimewaan yang mereka miliki yang tak dimiliki oleh para sahabat lain, kerana dekatnya mereka itu dengan Nabi SAW. Seterusnya adalah iaitu fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam, fi katbihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu penulis Nabi SAW, juru tulis. Nabi SAW juga di samping memiliki pelayan, memiliki mawali, hamba-hamba yang dimerdekakan, juga Nabi SAW memiliki sekretari, sekretari iaitu pembantu yang menulis, menjadi juru tulis Nabi SAW. Kerana sebagaimana kita tahu, Nabi SAW yang ummi, yang mana para ulama menyebutkan tak boleh menulis, tak boleh membaca. Baik, juru tulis Nabi SAW, mereka disebutkan oleh Abu Qasim dalam tarikh Dimash, tarikh Dimash, tentang sejarah Damsyik, Dimash. Jadi bahawa mereka ada 23 orang, salah satu Nu'ishrun, 23 orang, dan semua itu diriwayatkan dengan sanad-sanadnya. Dalam kitab ni, dalam tarikh Dimash ini disedarakan ada 23 orang. Siapa mereka itu? Juru tulis Nabi SAW. Juru tulis ni maknanya orang yang terpelajar, maknanya orang pandai, orang sekolah. Kerana kita tahu bahawa Nabi SAW itu diutuskan pada kaum yang majoritinya ummi. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, diutuskan pada kaum yang ummi, iaitu rasul di kalangan mereka, itu Nabi SAW. Namun ada daripada kalangan mereka itu orang yang cerdik, orang yang cerdas, iaitu orang yang terpelajar. Dan mereka itu nanti menjadi sahabat Nabi SAW setelah mereka menerima dakwah Nabi SAW. Siapa mereka? Mereka adalah wahum Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, Uthman dan Ali. Empat-empat ni jadi khalifah. Jadi khalifah yang pintar, yang cerdas, yang bijak, maknanya terpelajar ni. Kemudian Talhah, Az-Zubair, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Maslamah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Abban bin Sa'id bin Al-As dan saudaranya, iaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As, Thabit bin Qais, Az-Zalah bin Ar-Rabi',
Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Al-Arqam, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabih, Al-Ala bin Uqbah, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan As-Sijil. Selainnya menambahkan Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil bin Hasanah. Menurut mereka yang paling banyak menulis di antara mereka adalah Zaid bin Thabit dan Muawiyah, ya, radhiyallahu anhu. Inilah di antara, iaitu 23 sahabat Nabi SAW yang merupakan jurutulis Nabi SAW. Ya, apa fungsi mereka ini? Iaitu menulis surat-surat, ya, deklarasi ke apa ke yang Nabi SAW perintahkan untuk mereka. Tulis surat-surat yang kemudian daripada surat-surat itu, ya, Nabi SAW minta wakil Nabi SAW menghantarnya kepada orang-orang yang ditujukan surat tersebut yang datang nanti, iaitu tentang para utusan Nabi SAW, pembawa surat. Jadi mereka inilah yang bertugas untuk menulis. Jadi Nabi diktit pada mereka, lalu mereka pun menulis. Nanti akan datang faslun fi, iaitu tentang Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini adalah juru tulis Nabi SAW. Jadi ada lagi yang tak dijelaskan, tapi ini di antara yang dijelaskan. Namun di sini yang bernama As-Sijil itu, di sini ada catatan kaki. Di kalangan sahabat tidak dikenal ada seorang pun yang bernama As-Sijil. Baik, ini adalah komentar. Baik, terusnya utusan Nabi SAW. Para utusan, sama ada utusan itu yang diutus untuk menghantar surat, atau utusan itu yang diutus untuk berdakwah dengan lisan, bertemu dengan kaum dan kemudian mengajar mereka, ya, tentang agama. Misal siapa? Seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, seperti Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, yang dihantar ke bumi Yaman. Okey, utusan Nabi SAW, iaitu perwakilan Nabi SAW. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsala Rasulullah SAW, beliau SAW mengutuskan, iaitu Amru bin Umayyah Ad-Damri, kepada An-Najashi. Siapa Najashi ni? Raja Habasyah. Hantar apa ni? Ini utusan ni hantar surat. Ya, sebagaimana kita tahu bahawa Nabi SAW setelah perjanjian Hudaibiyah, iaitu pada tahun 6 Hijrah, Nabi telah membuat perjanjian, gencatan senjata. Jadi tidak berlaku sebarang peperangan ketika itu. Lalu Nabi SAW pun dengan waktu luang itu yang sangat sesuai untuk Nabi SAW menggunakan masa tersebut untuk menyampaikan mesej, ya, dakwah kepada penduduk ataupun daerah-daerah ataupun negara-negeri yang berada di sekitar Mekah. Jadi Nabi SAW yang menulis surat yang menulis surat, ya, kepada kerajaan-kerajaan besar ketika itu, kerajaan dunia, untuk mengajak mereka kepada Islam, dengan menggunakan surat-surat. Dan surat-surat itu dihantar oleh wakil-wakil yang telah dipilih khusus untuk bertemu dengan raja-raja yang terkait. Di antaranya adalah Amru bin Umayyah Ad-Damiri kepada An-Najashi. Lalu An-Najashi mengambil surat Rasulullah SAW, membacanya dan turun daripada singgasananya, ya, kemudian duduk di atas tanah. Wah, betapa An-Najashi ini memuliakan Nabi SAW, yang menghormati, dia seorang Rasul. Lalu dia pun masuk Islam. Ketika Ja'far bin Abi Talib datang kepadanya, dan keislamannya bagus. Tapi sini ada catatan kaki tambahan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sesungguhnya As-Samah An-Najashi yang disolati Rasulullah SAW bukanlah An-Najashi yang dikirimi surat oleh beliau SAW. Tu komentar. An-Najashi yang kedua ini tidak diketahui keislamannya, berbeza dengan yang pertama, kerana ia meninggal sebagai seorang Muslim. Ini catatan. Baik. Tapi kita tahu bahawa Najashi yang disolati oleh Nabi SAW itu adalah Islam. Solat ghaib. Ketika mana beliau, Najashi ini radhiyallahu an, menerima
ya, iaitu para para sahabat Nabi SAW yang berhijrah, muhajir. Hijrah yang pertama dan hijrah kedua ke bumi Habasyah sebelum hijrah, ya, yang terakhir iaitu berhijrah ke Madinah. Baik. Seterusnya beliau SAW mengutus Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu membawa surat kepada Hercules, penguasa Romawi. Ya, Dihyah ini, ya, istimewa kerana apa? Dipilih untuk bertemu dengan pembesar dunia, dua kuasa besar dunia ketika itu, iaitu kepada Raja Hercules. Dan kalau kita baca tentang kisah ini sangat menakjubkan, sangat unik. Kerana Hercules ini, ya, asalnya setelah dia menerima surat itu, setelah dia menerima surat daripada Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu ini, beliau meminta pandangan kepada ketua padrinya, kemudian juga kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa orang yang diminta pendapat. Ya, kemudian dia pun buat kesimpulan. Dia mengakui akan kebenaran Nabi SAW, Rasul, dan dia memiliki keinginan untuk memasuki Islam, tapi sayang kerana dia lebih menyintai dunia. Ya, dia takut kerjaannya itu jatuh, dia hilang kekuasaan daripada dirinya, akhirnya tak jadi. Tetapi dia tetap memuliakan Nabi SAW, dengan memberikan hadiah. Ya. Jadi Nabi SAW menghantar surat. Ya, surat-surat Nabi SAW itu semuanya dimulai dengan Bismillah. Ya, diminta kepada sekretarisnya tulis contoh pada surat Hercules, ya, Kaisar Romawi Timur. Ketika itu ada dua kerajaan Kristian, satu, ya, di Hercules Kaisar Romawi Timur, dan juga Najasyi itu, ya, Raja Habasyah. Baik. Jadi Nabi SAW tulis surat, minta dituliskan surat kepada Hercules yang isinya contoh. Dan ini boleh kita lihat dalam kitab-kitab sirah tentang setiap surat-surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada raja-raja yang diutuskan, pembesar, pemimpin negara. Sekadar contoh, ya, surat yang dikirimkan kepada Hercules, raja ataupun Kaisar Romawi Timur, yang pusatnya di Rom, di Byzantine itu, dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, bunyi yang mana pada surat itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqla Azimir Rum. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini etika dalam menulis surat. Memulakan dengan membesarkan Allah, iaitu puji Allah yang bersifat pengasih penyayang. Ya, surat itu daripada siapa? Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih. Ya, perkenalkan dia, iaitu Muhammad, hamba Allah dan pesuruhnya. Ini padanya ada maksud tauhid yang sangat besar. Jadi Nabi SAW ini adalah hamba. Bukan macam Jesus tu yang kamu angkat jadi Tuhan. Tu bantahan dah, jelaskan. Dan pesuruhnya Rasul, bukan Tuhan. Abdun wa Rasulun. Kepada siapa? Herakle, iaitu Hercules, pembesar negara Rom. Tengok bagaimana Nabi SAW, iaitu membesarkan, memuliakan, mengakui akan posisi, ya, Hercules itu sebagai raja. Seronok tak bila orang hormat? Kamu adalah raja. Tu istimewa. Ni very surat yang sangat besar sekali faedah. Bentuk pemuliaan Nabi SAW kepada dan pengakuan bahawa dia adalah seorang raja yang azim. Raja dunia. Belah Eropah ni atas. Ya, kemudian salamun ala manittaba'al huda amma ba'. Kesejahteraan, ya, semoga atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar. Tu. Ya, mukadimah tu dah dapat gambaran apa yang ingin disampaikan. Beruntunglah. Ya. Untung bagi sesiapa saja yang mengikuti kebenaran. Jadi tahu dah awal mukadimah surat tu apa kontennya. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Jadi, ya, sesungguhnya kata Nabi SAW, aku mengajak kepada engkau, ya, mengajak engkau ini kepada apa? Islam. Aslim taslam. Islamlah kamu akan selamat. Ya, Islam.
kamu juga akan selamat. Masuk Islam, ya, maka engkau akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kamu masuk Islam, kamu selamat, kemudian Allah akan bagi pahala kepada kau 2 kali ganda. Ya, 2 kali ganda. Fa in tawallaita fa innama alayka ithmul arisiyin. Jika kau berpaling, tak mau terima, tak nak ikut Islam ini, sesungguhnya dosa kepada engkau itu atas segala rakyat. Sebab kamu ketua. Ya, kalau kamu masuk Islam, rakyat semua ikut, berganda. Tapi kalau kamu kekal, degil, rakyat pun macam kamu ikut, kamu dapat dosa berlipat. Ya. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat Quran. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, ya, marilah kepada satu kalimah yang sama antara kami dan kamu semua. Apa dia? Pegang teguh-teguh ni. Jangan kita beribadah, jangan kita sembah kecuali kepada Allah saja. Dan jangan kita mempersekutukan dia, yakni Allah, dengan sesuatu pun. Dan jangan pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain beberapa Tuhan yang selain Allah. Maka jika kamu berpaling, maka katakanlah oleh kamu, yakni hai orang Islam, saksikanlah oleh kamu, wahai ahli kitab, bahawa sesungguhnya kami orang Islam. Tu. Ni surat yang mengandungi penegasan, perintah, ajak kepada Islam. Ya. Ni. Jadi yang menarik kisah Dihyah ni kalau kita baca, ya, panjang lebar dijelaskan dalam kitab Sirah. Jadi ini hanya sekadar pengenalan, boleh dirujuk di situ. Bahkan ada para penulis yang menghimpun khusus penjelasan tentang, ya, tentang utusan Nabi SAW, surat-surat yang dihantar, bagaimana penerimaannya dan bagaimana kesudahan mereka nanti. Dan Hercules ini akhirnya nanti berperang dengan Nabi SAW. Kemudian akhirnya nanti akan berperang di zaman Umar radhiyallahu anhu, jatuhlah kerajaannya. Baik, kemudian mengutus Abdullah bin Huzafah As-Sahmi kepada Kisra, Raja Persia. Ni kerajaan besar dunia juga. 2 kerajaan ini disebut di mana? Dalam surah Ar-Rum. Ya, perang Rom, perang dengan Parsi, kalah, lepas tu menang semula. Bila menang, orang-orang Islam bergembira. Bila kalah, sedih. Sebab orang kafir musyrikin ada senjata, ada peluru untuk menyerang umat Islam. Kerana Rom itu adalah dikenali sebagai Ahlul Kitab, yang dapat kitab. Baik, kembali. Jadi Raja Persia ni berbeza sikapnya dengan Raja Hercules tu. Ya, bila dihantar surat kepadanya, surat yang dikirim kepada Kisra Abrawais nama dia. Ya, Abrawais, Raja Persia. Sama juga Nabi SAW tulis, ya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimi Faris. Begitu sama. Ya. Cuma ayat Qurannya berbeza, tak disebut seperti itu, cuma disebutkan ajakan Nabi SAW. Salamun ala man ittama'al huda wa amana billahi wa rasulih wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ud'uka bidi'ayatillahi azza wa jalla. Mukadimah sama. Fa inni ana Rasulullah ila nas kafatan yunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu ala al-kafirin. Aslim taslam. Fa in abaita fa innama alayka ithmul majus. Kalau Raja Rum datang Quran, sebab apa? Mereka ahli kitab. Tetapi Kisra ni bukan ahli kitab, dia majusi. Yang Nabi SAW ajak dia kepada Islam, dan beri peringatan azab jika dia kekal di atas kekafiran. Lalu apa berlaku? Dia koyakkan surat Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan kerajaan juga akan dikoyakkan. Dan kemudiannya apa? Nanti Kisra itu dibunuh oleh siapa? Anak dia.
Ya. Kemudian ganti. Kemudian nanti berperang pula dengan Umar radhiyallahu anhu pada zaman Khalifah Umar, dan jatuh juga kerajaannya. Ya. Kemudian mengutus Hatib bin Abi Balta'ah al-Lakhmi ke Muqawqis, ya, iaitu gubernur Mesir. Yang kemudian gubernur Mesir bagi apa pada Nabi SAW? Sebagai hadiah. Tu. Sebagai bentuk pemuliaan bagi pada Nabi SAW siapa? Ibu kepada itu Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, sebagai bentuk hormati memuliakan Nabi SAW. Tapi dia tak masuk Islam. Ya. Mengutus Hatib bin Abi al-Balta'ah al-Lakhmi ke Muqawqis, Raja Mesir dan Iskandariah. Maka rajanya menanggapi bagus dan hampir masuk Islam. Ia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW Maria Al-Qibtiyah dan saudarinya Shirin. Lalu Rasulullah menyerahkan Shirin untuk Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau SAW juga mengutus Amru bin Al-As kepada dua Raja Oman. Lalu keduanya masuk Islam. Keduanya memberikan kekuasaan pada Amru untuk menguruskan sedekah dan zakat dan memberikan keputusan hukum di antara mereka. Amru tetap berada dengan mereka sehingga Nabi SAW wafat. Beliau SAW juga mengutus Salid bin Amru Al-Amiri ke Yamamah kepada Hawzah bin Ali Al-Hanafi. Beliau SAW juga mengutus Syuja' bin Wahab Al-Asadi kepada Al-Harith bin Abi Shimr Al-Ghassani, Raja Balqa dari daerah Syam. Beliau SAW juga mengutus Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi kepada Al-Harith Al-Himyari. Beliau SAW juga mengutuskan Al-Ala bin Al-Hadrami kepada Al-Munzir bin Sawa Al-Abdi, Raja Bahrain. Maka dia membenarkan dan masuk Islam. Beliau SAW juga mengutuskan Abu Musa dan Muaz bin Jabal ke berbagai wilayah Yaman sebagai da'i, iaitu pendakwah yang menyeru kepada Islam. Lalu semua penduduk Yaman masuk Islam, baik raja maupun rakyatnya. Sini ada catatan kaki. Masih ada para utusan Nabi SAW lainnya. Semua. Namun pengarang tidak menyebutkannya demi keringkasan. Semua raja tersebut masuk Islam, dan begitu juga kaum mereka, kecuali Herkulis, Muqawqis, Hauzah, Kisra, Al-Haris bin Abi Shimr dan An-Najashi. Dan An-Najashi ini bukan Najashi yang para sahabat berhijrah kepadanya, sebagaimana yang telah diterangkan. Jadi rujuk pada kitab Jawami' As-Sirah muka surat 30. Jadi ada ramai lagi, ya, yang diutus oleh Nabi SAW, dan ini boleh dilihat di dalam kitab-kitab sirah yang memperihalkan dan memperincikan tentang, ya, surat-surat yang Nabi SAW perintahkan dibawa, ya, kepada pembesar-pembesar dunia ketika itu. Baik, selesai. Ya, dan ini menunjukkan betapa Nabi SAW seorang pemimpin yang sangat bijaksana, pandai mengambil kesempatan, masa dan ruang, ya, untuk berdakwah dengan pelbagai cara. Tak cukup bukan hanya sekadar berpada dengan secara face to face, personal, bahkan juga bukan secara direct dengan Nabi SAW, tapi menerusi para sahabat. Bagaimana Nabi SAW telah mendidik para sahabat juga untuk menjadi para pendakwah, ya. Dan Nabi SAW menggunakan segala media yang ada. Media ketika itu adalah menerusi surat. Kalau zaman sekarang, tak terhitung banyaknya cara untuk kita berdakwah, ya. Berdakwah seorang-seorang pun boleh, bersendirian. Buat kuliah live online ataupun rakaman. Ya, dia rakam seorang dia je berceramah, tak ada siapa. Tapi ya, di-upload dalam media sosial, merentasi sepadan, satu dunia boleh mendengarnya. Alangkah mudahnya untuk berdakwah dan alangkah mudahnya untuk mendapat pahala. Maka jangan disia-siakan keistimewaan yang Allah berikan kita di zaman ini. Baik, kita berhenti di sini. InsyaAllah nanti kita sambung tentang muazzin Nabi SAW, iaitu para yang melaungkan azan. Laungan yang sangat agung, merupakan syiar agama ini, ya, tentang pemberitahuan telah masuknya waktu solat 5 waktu. Dan muazzin ini memiliki keistimewaan nanti di dunia, begitu juga di negeri akhirat, khususnya di padang mahsyar. Ya, dan juga mereka digajari dengan syurga, ya, dengan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.